Lafaz bismillah pembuka segala, Puteri Pemidato memulakan bicara. Sekalung apresiasi saya ucapkan buat pemimpin dewan yang budiman, kombinasi di kehakiman bermahkotakan keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, guru-guru, pendidik anak bangsa, seterusnya generasi harapan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memetik kata-kata Mahatma Gandhi, kesihatan merupakan kekayaan sejati dan bukannya kepingan emas serta perak. Hal ini menyedarkan kita betapa pentingnya kesihatan sehingga tidak ternilai jika dibandingkan dengan emas permata. Persoalannya, adakah kita mampu untuk mendepani sebarang wabak penyakit yang datang melanda tanpa diduga? Sidang hadirin, demikianlah kata-kata pembuka bicara pengirim mauduk pilihan hati pada hari ini, mendepani pandemik COVID-19 peranan bersama. Sidang penonton penuh santun. Sebelum bahtera berlayar, eloklah sama-sama kita merungkai dan mengurai idea tersirat mauduk pidato yang dimeterai. Secara konseptualnya, mendepani pandemik COVID-19 peranan bersama dapatlah didefinisikan sebagai usaha yang perlu dilakukan bagi memutuskan penularan rantaian COVID-19. Oleh itu, pidato saya pada hari ini akan membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika mendepani pandemik COVID-19. Bagi mengupas dan mengulas persoalan, 3 cetusan idea bakal saya ucurkan. Sidang umat bermatlamat. Indikator pertama, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemutus penularan rantaian COVID-19. Tindakan mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 di seluruh negara. Meskipun pelaksanaan PKP menyebabkan negara mengalami kerugian berjuta-juta ringgit, namun demi kesejahteraan rakyat tercinta, pihak kerajaan sanggup mendepaninya walaupun mereka bakal menanggung risiko yang amat besar. Semasa pelaksanaan PKP, masyarakat sejagat disarankan duduk di rumah dan hanya keluar apabila ingin membeli barang keperluan. Tambahan pula, hanya sesetengah premis perniagaan yang dibenarkan beroperasi seperti pasar raya, perkhidmatan kesihatan, kedai makan dan perkhidmatan keselamatan termasuklah kebajikan. Sejujurnya, saya cukup berbangga melihat rakyat Malaysia yang bersatu padu umpama seikat bak siri, serumpun bak serai dalam mendepani pandemik COVID-19. Sudah terang lagi bersuluh, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemutus penularan rantaian COVID-19 dapat menjadi usaha dominan untuk membendung wabak penyakit ini daripada terus berleluasa. Hadirin sekalian, indikator kedua, barisan hadapan pahlawan negara. Petugas barisan hadapan yang terdiri daripada anggota polis, pegawai perubatan, ahli sukarelawan Malaysia rela dan ramai lagi mereka yang turut terlibat dalam menjadi wira negara yang sanggup berkorban tanpa mengira penat dan lelah. Peranan yang telah mereka lakukan membuka mata masyarakat betapa pentingnya kewujudan mereka untuk mempertahankan dan melindungi kesejahteraan negara. Sebagai contoh, pelaksanaan Sekatan Jalan Raya SJR bagi memastikan rakyat tidak keluar dari rumah jika tiada sebarang keperluan. Begitu juga dengan peranan mereka bagi memastikan rakyat sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pemakaian pelitup muka, penggunaan sanitasi tangan, penjarakan fizikal sejauh 1 meter merupakan norma baharu yang telah menjadi amalan masyarakat pada masa ini. Tuntasnya, barisan hadapan pahlawan negara mampu menjadi pendorong dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19. Sidang umat bermatlamat. Indikator ketiga, program vaksinasi peningkat imunisasi.
Peranan seluruh rakyat Malaysia menyahut seruan kerajaan untuk mengambil suntikan vaksin sebagai salah satu langkah melindungi diri daripada terkena jangkitan COVID-19. Malaysia telah menjadi negara pertama di dunia yang berjaya mencapai kadar vaksinasi paling cepat dalam kalangan remaja. Meskipun pada mulanya ramai rakyat yang meragui keberkesanan vaksin ini, tetapi berkat usaha pihak kerajaan dalam memujuk dan mempengaruhi rakyat, akhirnya negara kita berjaya mencapai kadar vaksinasi sebanyak 95% penduduk dewasa yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Vaksin seperti Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca merupakan contoh vaksin yang telah diambil oleh rakyat di negara ini. Hasil dapatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), apabila majoriti penduduk telah menerima suntikan vaksin, penularan wabak COVID-19 dijangka akan mengalami penurunan. Jelaslah bahawa program vaksinasi peningkat imunisasi mampu menjadi langkah proaktif dalam memutuskan penularan rantaian COVID-19. Hadirin yang dihormati, kesimpulannya, pandemik COVID-19 tercatat sebagai titik hitam sejarah negara. Tidak pernah kita menduga akan diuji sebegini rupa. Namun, hal ini bukanlah menjadi satu penghalang untuk kita meneruskan kehidupan. Sebaliknya, pandemik ini membentuk masyarakat yang bersatu padu untuk mendepani sebarang ancaman. Oleh itu, kesejahteraan sesebuah negara dapat diumpamakan seperti sebuah kereta. Pemimpin negara dapat diandaikan sebagai pemandu dan penumpang adalah rakyatnya. Jika kereta tersebut dapat dipandu secara berhemah, sudah pasti para penumpangnya selamat sampai ke destinasi. Begitu juga dengan kita. Sekiranya pemimpin negara ini bijak dalam melaksanakan pemerintahannya, sudah pasti rakyat negara ini menikmati keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang abadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia.